Khairul Ummah 2030. Yang mana dalam konsep Khairul Ummah 2030 ini, seperti yang pengurusi majlis sebutkan tadi, dia akronimnya adalah HEBAT, HEBAT, iaitu H daripada segi mengembalikan hikmah, wisdom, kebijaksanaan. Kerana sekarang orang cerdik ramai, tapi orang bijak kurang. Cerdik lain, wisdom lain. Sebab itu dalam Quran Allah suruh dakwah bukan dengan ilmu, tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan wisdom, kebijaksanaan. Orang cerdik ramai, postgrad ramai, tapi belum tentu bijak. Wisdom ini lain. Huruf yang kedua E dari sudut ekonomi, iaitu kita hendaklah memegang tali dan juga memegang timba. Bukan sekadar memegang tali, orang lain yang memegang timba. Kemudian dari segi B, baiti jannati, iaitu dari segi rumah tangga. A, anak-anak muda. Dan huruf terakhir iaitu T, dari sudut tarbiyah. Tarbiyah artinya kita nak memperkasakan masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Dia kalau kita tak tarbiyah, masyarakat akan jadi terbiah. Jadi lebih baik kita tarbiyah daripada terbiah. Hadirin hadirat sekalian, kita berkumpul malam ini kerana kita nak sesuai dengan perbicaraan kita Kampungku 2030. Ya, mencintai kampung ini sesuatu yang sangat mustahak. Berapa orang di kalangan kita yang betul-betul megah dengan kampung dia, atau bangga dengan kampung dia? Setakat manakah tuan-tuan berbangga dengan kampung masing-masing? Adakah tuan-tuan mengabadikan nama kampung pada nama tuan-tuan? Kita kenal dengan satu pusat membeli belah yang terkenal di tanah air kita. Bahkan di seluruh dunia pun kenal. Namanya IKEA. 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 Rupa-rupanya IKEA ini namanya adalah gabungan huruf awal nama owner dia, sebutannya Ingvar Kamprad. Itu nama dia IKEA, Ingvar Kamprad. Dia gabungkan dengan nama kampungnya Altarid Aganeri yang terletak di Sweden. Begitu dia cinta kepada kampung dia, dia letakkan nama kampungnya dalam nama company-nya yang begitu hebat, IKEA. IK itu Ingvar Kamprad, campur dengan kampung dia I dan juga A, iaitu Altarid Aganeri, itu di Sweden sana. Jadilah IKEA. Bayangkan, ini simbol orang cinta pada kampung. Para ulama-ulama zaman dahulu pun sama. Mereka bila nak tunjukkan kecintaan mereka pada kampung, dia letakkan nama kampungnya pada nama dia. Sebagai contoh, ada ulama yang berasal daripada Lubuk Merbau. Jadi dia gunakan nama kampungnya sebagai lakab Al-Marbawi. Ada yang asal dari kampung Lubuk Paku di Maran, Pahang. Dia sayang kampung dia, dikekalkan namanya sebab kampung Lubuk Paku jadi Al-Fakwi. Ada. Macam-macam lah kalau kita sebutkan satu persatu. Cuma pada malam ini, Khairul Ummah, kunci kampung nan abadi. Bagaimana kita nak menjadi Khairul Ummah ini? Tidak boleh tidak, kita kena tengok Quran. Surah Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala memberikan indikator apakah ciri Khairul Ummah. Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang keluar berjumpa dengan manusia. Kamu suruh percaya kepada Tuhan. Para ulama, antaranya Syekh Ali As-Sabuni, dia buat satu kitab tafsir namanya Safwatut Tafasir. Ketika dia mengulas Ali Imran 110, kata dia, predikat Khairul Ummah yang Allah berikan kepada kita disebabkan kita ini adalah umat yang paling bermanfaat kepada orang.
disebutkan sebagai anfa'un nas linnas. Sebab itulah kalau kita nak bawa budaya khairul ummah 2030 ini, marilah kita jadi orang yang bermanfaat. Tuan-tuan sekalian, bagaimana nak jadi orang yang bermanfaat? Ini soalan pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Satu hari sahabat jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang kalau saya buat, nescaya saya akan dicintai oleh Allah?" Maka apakah jawapan Nabi? "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Kata Nabi, orang yang paling Tuhan cinta adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mari kita tanya malam ini, kita duduk dalam kampung ni, kita beri manfaat ataupun tidak? Ataupun kita dan juga keluarga kita menjadi beban dalam kampung ini? Orang kampung doa biarlah mati cepat satu keluarga ini, menyusahkan orang betul. Adakah kita memberi manfaat atau menyusahkan orang? Jadi Nabi sebut, kalau kau nak jadi orang yang paling dicintai Allah, jadilah orang yang paling memberi faedah kepada orang. Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa pula amalan yang kalau saya buat, nescaya Allah cinta kepada saya?" Apa jawab Nabi? "Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun yadkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menggembirakan seseorang. Sahabat tanya lagi, "Bagaimana caranya saya nak gembirakan orang ya Rasul?" Mudah saja, 3 cara. Yakshifu anhu kurbatan, au yaqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Kau buat 3 perkara. Pertama, yakshif anhu kurbatan, kau hilangkan duka cita dia. Dia susah hati, dia sedang sugul, dia sedang kemurungan, kita hadir, kita ceriakan dia. Oh, itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, au yaqdi anhu dainan, engkau tolong bantu dia untuk menyelesaikan hutang dia. Tidak mesti kita turkang bayar, tidak, tapi permudahkan bagaimana proses pembayarannya. Dan yang ketiga, au tatrudu anhu ju'an, engkau beri makan kepada orang yang lapar. 3 amalan ini. Sehingga kan kata Nabi, "Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid," yakni Masjid Madinah syahran. Aku, kata Nabi, kalau diberi pilihan, keluar pergi tolong orang atau duduk di masjid selama sebulan iktikaf, mana aku akan pilih? Nescaya aku akan pilih untuk keluar pergi bantu orang yang memerlukan. Tuan-tuan sekalian, apa pelajaran daripada riwayat ini? Orang yang paling khaira ummah, orang yang terbaik umat, kata para ulama, adalah hidupnya memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu sekarang ini kalau kita lihat, kebanyakan daripada kita sudah tidak memberi manfaat kepada orang. Kerana silaturahim, kita punya ukhuwah Islamiah tidak dijaga dengan baik lagi sekarang ini. Sedangkan tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mesti menjaga hubungan sesama manusia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tetamu dia. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa-siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Maaf, 2 perkara ini kalau dalam kampung semakin terhakis. Kita menyambung silaturahim hanya dengan orang yang memang nak sambung silaturahim kepada kita. Sedangkan dalam hadis-hadis disebutkan bahawa menyambung silaturahim artinya menyambung benda yang putus. Benda yang dulunya putus, kita sambung. Itulah menyambung silaturahim. Sehingga kan kata Nabi, paling terbaik adalah sambung silaturahim dengan orang yang tak suka kepada engkau. Wa an asila rahimi wa in jafani. Kau sambung silaturahim dengan orang yang terang-terang tak suka engkau. Macam contoh dalam saudara mara, sepupu adalah, kata sepupu kita 50 orang.
49 orang kita baik, ada WhatsApp group, tapi ada satu orang memang dia meluat dengan kita. Kita yang 49 orang kita jaga itu bagus. Tapi kalau orang yang jaga silaturahim, bukan yang 49 tu dia jaga, yang tak suka dia tu dia jaga. Dia bernegur lah, Assalamualaikum, tak jawab, tak ada masalah, bukan masalah kita. Kita dah ulurkan salam, dia yang tak nak. Sebab itu inilah yang disebutkan oleh para ulama. Dua perkara yang dah makin hakis dalam masyarakat adalah pertama, tidak memuliakan tetamu. Yang kedua, tidak lagi menyambung silaturahim. Pertama, tidak jaga tetamu. Dulu orang kita, orang Melayu, orang kampung, tetamu ni disambut, ditatang bagai minyak yang penuh. Kalau tetamu datang sedia gemilang bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami, besarlah hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Macam-macamlah gambaran suka tetamu datang. Apa sebab orang tua dulu suka tetamu datang? Kerana tetamu kalau datang, dia bawa rahmat. Inna taifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah. Tetamu kalau datang ke tempat kita, dia datang bersamanya 1000 berkat dan 1000 rahmat. Jadi kita dapat berkat bila tetamu datang. Itu baru satu. Kalau satu keluarga, berapa banyak rahmat, berapa banyak berkat. Jadi orang dulu dia suka. Tapi orang sekarang dah tak ada lagi. Bila tetamu datang, soalan pertama dia tanya, bila nak balik? Itu tetamu yang dia tanya. Soalan pertama dia tanya, bila nak balik? Ini kan tak betul caranya itu. Bukankah Nabi dah mengajar, ad-dhiyafah salasatu ayyam, fa in kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Tetamu itu kau mesti raih 3 hari, tak tanya bila nak balik. Tapi kalau dah lebih daripada 3 hari, itu sedekah kamu. Ini hadis Bukhari Muslim. Saya tadi baru sampai masjid. Saya ingat ada 6 orang dah tanya bila nak balik Kuantan. La ilaha illallah, aku baru sampai. Dia tanya dah bila nak balik Kuantan. Masalah ke dengan orang Kuantan? Memang suka nak tanya balik bila. Mana boleh tanya orang balik bila? Orang baru sampai. Oh, nanya sungguh lah. Orang dulu kalau dia sampai tangga, tuan rumah tanya bila nak balik, dia balik ya. Kalau dulu kan saya baik kapal terbang tak ada, kau tak balik dah tadi. Baru sampai, bila balik Kuantan pula? Bagilah ceramah dulu, makan mi udang dulu, rakyat dia dah tanya bila balik. Agak dia tak dididik. Tak apa, tak ada masalah. Orang tahu adab tapi tak buat, itu dia panggil biadab. Tapi orang yang tak tahu adab, dia langgar, itu panggil kurang ajar. Jadi orang kurang ajar kita ajar lah. Dia tidak salah, dia tak tahu. Oh, tak boleh tanya ustaz ya, orang balik. Memang tak boleh. Mana boleh? Dia kan habis, selamat lah. Tak ada lah orang tanya dah lepas ni kan. Kalau tidak, balik Kuantan malam ni. Balik Kuantan balik. La ilaha illallah. Sebab itu budaya Arab, tuan-tuan bertamu rumah dia, perkara pertama yang kesebut, ahlan wa sahlan. Ahlan ni maknanya you jadi family saya. Ahli, ahlan. Dia bukan, kita terjemah ahlan wa sahlan, welcome. Tak betul terjemahan itu. Ahlan wa sahlan, you family saya, I mudahkan urusan you. Sahlan. Tapi orang kita memang tak ada ahlan wa sahlan. Tetamu datang, ahlan wa sahlan wa jalan. Bila mau balik? Dia sibuk tanya orang bila mau balik. Baik tu kalau kita ya, tak kecil hati ya. Kita ada anak saudara di KL misalnya. Kita pun pergilah KL. Sampai di Sungai Buloh misalnya, kita pun call dia. Kata aku mau sampai ni, dia boleh Penang apa semua. Anak saudara kita. Anak saudara apa cakap Penang? Saya tak kerti ingat bahasa-bahasa orang ni, Melakan-Melakan ni saya tak pandai sangat. Dia pun, marah bila sampai? Ni saat-saat ni apa aku mau lepas tu bila nak balik Penang? Dia tanya dah bila nak balik Penang. Sepatut anak saudara takkan tanya soalan macam tu. Yang lebih tak kurang ajar lagi, bukan dia biadab, dia kurang ajar. Dia tanya kita duduk hotel mana. Ini kau punya pak saudara, tak sepatut kau tanya duduk hotel mana.
Pak saudara kena ajak ke rumah, makan nasi, tidur rumah kita. Walaupun kita pun tak adalah senang sangat. Pak saudara, mak saudara bukan nak makan sangat, tapi anak saudara berbudi bahasa bagus. Maknanya dia tahu orang ajak dia datang makan. Tapi sekarang benda ni dah terhakis.